Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan dan memberikan sedikit ulasan lah, memandangkan ramai yang komen di ruangan video-video saya berkenaan dengan cadangan bagi meningkatkan usia persaraan daripada 55 tahun kepada 65 tahun. Cadangan ini datang daripada sebuah parti politik pembangkang yang mana daripada ahli wanitanya ada jawatanlah dalam parti politik tersebut memberikan cadangan kerana pada khemah mereka ini pengeluaran yang diluluskan oleh kerajaan sebanyak RM10,000 pengeluaran khas KWSP ini dibuat secara melulu kerana tidak ada sebarang kaedah ataupun penjelasan diberikan tentang bagaimana hendak memulihkan semula caruman pencarum ini. Jadi pihak yang pembangkang ini mengeluarkan idea dengan harapan dapat membantulah untuk memberikan satu kaedah penjelasan yang terbaik kepada pencarum KWSP. Okey, di dalam kenyataan yang telah dikongsikan oleh pihak parti ini, apa yang menarik pada perhatian saya, yang pertama adalah Perdana Menteri telah memenangkan pengeluaran KWSP kali keempat sebanyak RM10,000 selepas desakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 Mac. Okey, desakan Ketua Pembangkang ni sekali je lah, yang kalau sepanjang saya terlibat dalam video-video bantuan ni sejak saya wujud daripada bulan Januari tahun 2021, desakan pembangkang ni hanya sekali sahaja pada tahun ini, yang asalnya dia pun tak setuju, kemudian U-turn mendesak kerana atas alasan melihat kerajaan tidak kompeten dalam menyelesaikan isu berkaitan dengan masalah kewangan rakyat. Okey, jadi kalau nak kata disebabkan oleh desakan pembangkang ni adalah pada saya hendak claim kredit lah, seolah-olah mereka ini membuat tuntutan, memperjuangkan dan sebagainya, dan permohonan ini diluluskan atas hasil usaha mereka. Ini saya pun tak mau komen apa-apa. Cumanya pada khemah saya sebagai ketua pembangkang ataupun sebagai daripada parti politik pembangkang ini tidak perlulah mengeluarkan kenyataan sedemikian kerana ianya bukanlah hasil sumbangan daripada anda sangat pun, kerana lebih ramai lagi politician daripada ataupun daripada kalangan pencarum rakyat sendiri yang turun ke jalanan, yang berjuang bermati-matian, yang benda ni dia bukan datang touch and go, dia ada repentance dipanggilkan, dan maksudnya berulang. Ada hari ni bagi tahu kena keluarkan selang seminggu dua cakap kena teruskan pengeluaran, tetapi kalau yang pihak yang di sebelah sana tu sekali tu sajalah. Okey, dan pada saya sepatutnya peranan pembangkang ini sepatutnya adalah bukanlah untuk claim kredit dan juga perkara-perkara seperti ini, tetapi mereka ini haruslah melakukan semak dan imbang. Jadi apa yang mereka lakukan pula dengan memberikan cadangan untuk meningkatkan usia persaraan ini adalah perkara yang patut pembangkang lakukan, kerana apabila kerajaan dah decide untuk melakukan sesuatu, mereka tidak perlu mengkritik, malah untuk menunjukkan kebijaksanaan mereka, berikan idea bagaimana untuk menyelesaikan masalah wang caruman yang tidak mencukupi apabila mencapai usia persaraan kelak. Dan pada saya, walaupun cadangan beliau untuk meningkatkan umur usia persaraan ini daripada 55 kepada 65, walaupun saya lihat dalam komen banyak yang marah, mentertawakan dan sebagainya, tetapi pada saya ini adalah satu cadangan yang bernas. Dan dalam pada cadangan ini mungkin pihak di sebelah sana yang memberikan cadangan itu pun sepatutnya mengeluarkan penjelasan berkenaan isu ini, cadangan ini dengan lebih detail. Sebagai contoh, tingkatkan usia persaraan daripada 55 kepada 65. Apabila tingkatkan ini, yang pertama ianya tidak wajib. Pencarum ataupun pekerja boleh memilih sama ada ingin meneruskan perkhidmatan mereka
sehingga umur 65 ataupun tidak, dan juga bagilah tahu macam mana apabila nak diteruskan ini, kontrak secara tahunan ke, kontrak secara 2 tahun sekali ke, 5 tahun sekali ke, ataupun bagaimana. Kerana kalau kata dia nak berhenti, dia nak kerja sampai umur, daripada 55 dia nak kerja sampai umur 59, dia rasa tak larat dah, dia nak berhenti. Jadi apa keadaannya pada waktu itu, perkara ini perlu dijelaskan. Okey, yang kedua kena maklumkan juga apabila ditingkatkan kepada usia persaraan 65 tahun, bagi tahulah dekat pencarum yang pada usia 55 ni masih lagi boleh dikeluarkan wang caruman. Jadi masih kekal lagi untuk mengeluarkan wang caruman, masih kekal pada 55. Tujuan dilanjutkan selama 10 tahun tu adalah bagi membolehkan pencarum ini ataupun pekerja ini untuk mempunyai pendapatan tambahan lagi selama 10 tahun. Kerana apabila umur mereka pada 54-55, mereka ini telah pun menikmati gaji yang maksimum, RM4,000 sebulan, RM5,000 sebulan. Lepas potong caruman majikan, caruman pekerja ni, contribution ataupun sumbangan ke dalam akaun KWSP RM1,100 ataupun RM1,200 sebulan. Kalau kata setahun dah ada lebih pada RM12,000, RM13,000, RM14,000 lebih. Jadi kalau dilanjutkan usia persaraan ni daripada 55 sampai ke 60, kalau kata mereka mampu bekerja 10 tahun tu, ada RM140,000, tak termasuk dividen lagi. Dan kalau termasuk dividen, mungkin apabila sampai usia 65 tahun esok, mereka ini ada wang tambahan sebanyak RM200,000. Sebagai contoh, 140 daripada caruman pekerja dan juga majikan, 60,000 mungkin daripada dividen. Ini sebagai contoh. Ini adalah perkara yang sepatutnya diperjelaskan oleh pihak-pihak tersebut apabila memberikan cadangan, kerana memberikan cadangan dengan tujuan nak claim kredit ataupun nak menghentam pihak kerajaan, pada saya ianya tidak membantu, tidak membuatkan anda kelihatan bijak. Namun jika anda memberikan cadangan yang sedemikian serta memberikan penjelasan dengan yang lebih detail seperti yang saya nyatakan tadi, saya tak nyatakan saya bijak, tetapi setidak-tidaknya pencarum faham, cakap betul juga, bagi je lah option kontrak setiap setahun. Jadi kalau kata kita boleh pilih sehingga ke 65, tetapi macam saya katakan tadi, sampai umur 58 rasa ada keperluan untuk berhenti, rasa dah memadai, rasa dah mencukupi, jadi berikan pilihan untuk mereka berhenti. Benda-benda macam ni kena dijelaskan secara mudah dalam bahasa yang rakyat boleh fahami, barulah rakyat ini boleh memberikan sokongan terhadap cadangan-cadangan yang anda berikan. Jadi pada saya, Datuk Seri Najib ada highlight hari itu sekali. Dia kata sebelum diluluskan pengeluaran KWSP ni, waktu tu dah ada Perikatan Nasional dah setuju, Bersatu dah setuju, lepas tu PAS pun dah setuju untuk bawa isu pengeluaran aksita RM10,000 ke Parlimen. Jadi Datuk Seri Najib kata time tu tak apalah, yang penting luluskan saja. Siapa yang nak claim kredit ni dia pun tak kisah. Jadi pada waktu tu dia pun dah bagi hint, dan nampaknya sekarang memang ada pihak yang cuba claim kredit. Kononnya mereka lah yang memperjuangkan tuntutan pengeluaran KWSP yang terakhir ini. Jadi saya harap yang pertama, hentikanlah sifat-sifat nak claim kredit dan sebagainya, kerana perjuangan anda daripada awal sehingga kepada hari ini adalah nampak terkena timbul sikit, tenggelam je lah, timbul ada kot sekali dua. Yang kedua, apabila beri cadangan, tolong berikan cadangan dengan detail dan cerita dengan bahasa yang mudah untuk memastikan rakyat dan juga pencarum ini faham, barulah orang akan menyokong anda. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit, nak berikan ulasan, nak berikan komen sedikit pada hari ini, sebab ramai sangat yang respon berkenaan dengan isu ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah, pandangan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.